wabarakatuh. Hari ini kami berada di Galeri Megalitik Negeri Sembilan. Lokasi kompleks ini adalah di Pekan Pengkalan Kempas, Fort Dickson, Negeri Sembilan. Kompleks ini juga dikenali sebagai Keramat Sungai Udang, Keramat Ujung Pasir atau Fort Kempas. Tapak kompleks yang menempatkan peninggalan purba ini telah diiktiraf sebagai tapak arkeologi warisan kebangsaan. Ia adalah kawasan tamadun lama yang dianggarkan berusia lebih 600 tahun. Terdapat papan maklumat di kompleks ini. Di sekitar Kuala Pilah direkodkan ada 3,500 batu-batu megalik yang berusia antara 200 hingga lebih 3,000 tahun. Jadi, batu-batu megalik ini mempunyai nilai sejarah yang tinggi dan perlulah diselamatkan dari terus terbiar dan rosak. Oleh itu, Lembaga Muzium Negeri Sembilan LMNS telah memindahkan sebahagian dari peninggalan arkeologi bersejarah itu ke Kompleks Sejarah Pekalan Kempas ini supaya ia dapat dijaga dengan lebih baik. Kompleks Sejarah Pekalan Kempas yang terletak di Linggi Negeri Sembilan menempatkan beberapa kelompok batu bersurat prasejarah yang paling terkenal di negara ini. Batu bersurat ini juga diklasifikasikan sebagai batu megalit. Menurut kepercayaan penduduk tempatan dahulu, batu megalit ini dikatakan sebagai batu hidup. Mengapa? Mesti ramai yang tanya, kenapa batu megalit ini dikatakan sebagai batu hidup? Dalam konteks penceritaan batu megalit ini, penduduk tempatan dahulu mengatakan bahawa batu tersebut mempunyai kuasa gaib, di mana semakin lama ia dibiarkan, semakin besar batu tersebut akan mengembang. Seterusnya, dekat di Pekalan Kempas ini juga terdapat 3 batu bersurat yang sangat terkenal kerana ketiga-tiga batu bersurat tersebut mempunyai bentuk yang sangat unik dan bentuk yang sukar untuk ditemui di mana-mana tempat sejarah di Malaysia. 3 batu bersurat tersebut antaranya berbentuk batu kemudi, batu sudu dan batu pedang. Dan yang terakhir, satu batu bersurat yang sangat terkenal dan dikatakan misterius dan seram. Hal ini dikatakan demikian kerana batu bersurat tersebut mempunyai satu lubang di tengah-tengah batunya. Dan dikatakan menurut penduduk tempatan dahulu mengatakan bahawa batu bersurat tersebut dapat mengesan seorang penipu. Seandainya seseorang individu meletakkan tangan ataupun memasukkan tangannya ke dalam batu bersurat tersebut, sekiranya dia bercakap bohong, maka batu tersebut akan mencengkam ataupun menggenggam tangannya sehingga ia bercakap benar. Namun begitu, kajian saintifik ataupun kajian sains dan teknologi masih lagi tidak dapat merungkai ataupun membongkar misterius ataupun rahsia asal usul sejarah tersebut. Namun saya percaya bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat mengetahui segala-galanya. Baiklah, seterusnya terdapat peninggalan batu bersurat di Pengkalan Kempas Linggi Negeri Sembilan yang mana dipercayai bertarikh 1463 Masihi, yang mana usianya seiring dengan kewujudan era Kesultanan Melayu Melaka. Batu bersurat ini dapat dikaitkan dengan pengaruh bahasa asing kerana tulisan yang terdapat pada batu bersurat itu ditulis dalam tulisan Jawi bercampur dengan tulisan Kawi. Perkara ini telah membuktikan peralihan zaman Hindu-Buddha kepada zaman Islam. Seterusnya, terdapat pengkaji bahasa yang telah mengkaji tulisan tersebut dan telah menterjemahkan tulisan tersebut kepada bahasa Melayu moden. Antara terjemahannya ialah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Makam ini kepunyaan Ahmad Majanu, Wira yang berjuang, Ahmad gugur bersama-sama isteri Balat dan anak lelakinya semasa berjuang dan gugur. Kemudian di Pengkalan Kempas juga terdapatnya sebuah makam yang unik yang merupakan milik wali Allah yang bernama Syekh Ahmad Majnun.
Pada makam tersebut, di sekeliling makam tersebut terdapat batu-batu lama yang dikatakan masih hidup dan akan mengembang sedikit demi sedikit. Batu-batu itu juga berbentuknya agak pelik sekali. Berdasarkan pencarian saya mengenai Syekh Ahmad Majnun, setakat ini yang saya ketahui, tiada lagi catatan yang jelas mengenai ketokohan beliau. Namun, ada beberapa sumber yang mengatakan bahawa Syekh Ahmad Majnun ini merupakan seorang ulama yang pernah hidup di Melaka ketika Melaka diperintah oleh Sultan Mansur Shah pada tahun 1459 hingga 1477 Masihi. Seterusnya, berkenaan dengan makam Syekh Ahmad Majnun ini juga, berdasarkan sumber-sumber yang ditemui, terdapat dua pendapat berbeza yang menyatakan tentang asbab kewafatan beliau. Yang pertama, Syekh Ahmad Majnun dikatakan dibunuh ketika pertembungan dengan bendahara Tun Perak dan bala tentera yang diutuskan oleh Sultan Mansur Shah yang merupakan pemerintah Melaka pada zaman itu. Perkara ini berpunca daripada perbezaan mazhab yang dianuti oleh pemerintah dan masyarakat pada masa itu. Pendapat yang kedua pula menyatakan Syekh Ahmad Majnun terbunuh dalam pertempuran menentang tentera Sultan Mansur Shah pada tahun 1467. Tetapi pendapat ini tiada pula menyatakan asbab berlakunya pertempuran itu.